Kalau kita buat itu, maknanya kita telah mengurangkan hak Nabi. Tak. Maka mustahil utusan Allah Ta'ala itu daripada kalangan orang-orang yang macam tu. Maka sudah pastilah bila utusan Allah Ta'ala, bahkan semulia-mulia utusan, bahkan khataman nabiyyin, penutup segala nabi, bahkan sayyidul anbiya, ketua kepada segala para nabi dan para rasul, adalah orang yang begitu. Mustahil. Maka itu sebab bila kita faham, ni antara benda-benda yang mesti kita perhalusi perkara tersebut. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tak bicara lagi dalam bab-bab yang melibatkan akhlak apa semua. Itu sebab kata takkan habis kalau kita nak bicara. Cuma cukup saya nak menzahirkan tuan-tuan, pada penzahiran Nabi itu sahaja cukup untuk mengagumkan kita. Kagum. Jam otak kita tak boleh fikir. Itu sebab di antara keistimewaan Nabi SAW. Maka kalau kita lihat disebut apa istimewa Nabi, Nabi ni tubuh badan yang sentiasa wangi. Peluh Nabi wangi tuan-tuan. Kita peluh kita pun kita pening. Jangan kata peluh orang. Peluh kita, Allahu Akbar. Geling kepala kita, peluh kita. Peluh Nabi wangi macam ni. Hadis ada riwayat daripada Ummu Aiman, kisah bagaimana diambil peluh Nabi dan diletakkan dalam satu botol. Nak ceritakan wanginya peluh Nabi. Ada orang tanya pula, habis ni dah wangi, kenapa pakainya wangi? Ni semua orang jenis kalau otak dia tak ada benda lain, dia nak cari juga benda. Nabi pakai minyak wangi sebagai pensyariatan, nak ajar kamu macam mana cara nak pakai minyak wangi. Nampak? Nabi tak berhajat ada minyak wangi, tapi Nabi ajar pada kita cara macam mana nak pakai minyak wangi, cara macam mana nak menerima bila orang bagi minyak wangi. Itu sebab Nabi kata, di antara benda yang kamu tak boleh tolak apabila orang nak bagi minyak wangi, jangan tolak. Macam mana cara nak terima? Kita kalau orang bagi minyak wangi, sini tu, cara benar, tapak tangan, bagi orang tenis kat sini, ambil sapu kat badan. Itu di antara sunnah. Sebab dalil Nabi ni tuan-tuan, kita baca dalam sirah, mana Nabi ni suka kanak-kanak. Bila Nabi jumpa, Nabi akan sentuh. Di Mekah, ibu bapa akan dapat mengetahui sesungguhnya anak mereka ini telah disentuh oleh Nabi. Kenapa? Kesan wangian itu ada pada anak mereka ketika pulang rumah. Allahu Akbar. Wangi Nabi SAW. Nabi dalam kehidupan Nabi tidak pernah seekor lalat pun hinggap pada tubuh badan Nabi SAW. Tak ada seekor lalat pun. Seumur hidup Nabi, tak ada seekor lalat pun yang hinggap pada tubuh badan. Lagi apa kelebihan? Nabi tak pernah muak. Tak pernah muak. Kita muak saja. Sikit muak. Ngantuk menguap, tak ngantuk menguap. Kacau kita ni. Nabi tak pernah muak. Habis yang mengajar muak, Nabi mengajar kita ketika macam mana muak, apa kamu nak buat. Tapi bukan bermakna Nabi muak, Nabi tak muak. Itu cerita dia. Nabi tidak mempunyai bayang. Kita baca dalam kisah betul. Satu riwayat kata Nabi memang tak ada bayang. Oleh kerana ke mana Nabi pergi, Nabi sentiasa dinaungi oleh kawan. Betul riwayat tersebut. Tapi ada satu lagi riwayat, memang Nabi ni salah satu khususiah, keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, memang Nabi ni tak ada bayang. Tak pelik lah, memang dia manusia pelik. Dia manusia luar biasa, pun heran. Kalau kita memang ada bayang, tapi bukan pula kata hantu tak ada bayang, tak. Itu sebab kalau kita baca dalam qasidah tadi, anta nurun ala nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Tu syabih tu tuan-tuan, dia bukan saja-saja walaupun kata ustaz itu simbolik, boleh tak ada masalah, tapi cerita dia memang Nabi nur ala nur. Sebab apa saya kata, mana dalil lagi nak tunjuk Nabi ni nak cerita dia lebih halus daripada cahaya. Ya, dia memang manusia, tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau Nabi tidak mempunyai kehalusan lebih daripada cahaya, Nabi takkan mampu tanggung kelajuan hidup. Tuan-tuan bayang, Masjid Haram, Masjid Aqsa 1400 km lebih. Perjalanan suku malam, bukan suku. Perjalanan biasa 3 bulan, naik unta yang gagak. Nabi pergi, kita naik kereta tekan 120, habis semua rasa nak cabut. 200 mari kita melekat. Formula 1 360 km sejam. Tutup kopi, tutup telinga,
gunung pergi, pakai baju kulit, itu baru boleh pergi kelajuan 360 km. Had Nabi pergi naik borak, tu bukan 360 km sejam. Had tu berapa minit? Salah satu daripada dalil nak tunjuk bahawa khususiyah keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan dirahmati Allah sekalian, banyak benda-benda disebut untuk melihatkan tentang keistimewaan. Bayangkan, kita singkap hanya zahir pun sudah terzahir kelebihan-kelebihan yang luar biasa kepada Nabi SAW. Belum kita nak bedah bab akhlak Nabi, kehidupan Nabi, cukup mengagumkan kita. Maka dengan apabila melihat penzahiran saja, inilah tuan-tuan, sudah memadai sebenarnya. Patutnya dengan tanda-tanda kenabian itu menyebabkan semua orang daripada sudut sama ada Yahudi dan Nasara, mereka beriman kepada Nabi SAW. Cuma pada kedegilan dan keampuhan, sifat keras kepala menyebabkan mereka menolak kerasulan dan kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu sebab Nabi sebut dalam satu hadis, ana sayyida walada Adam fi yaumil qiyamah. Aku adalah ketua anak Adam pada hari kiamat. Nabi sebut dalam satu hadis, aku ketua anak Adam pada hari kiamat. Dalam riwayat lain kata Nabi, ana sayyida walada Adam wala fakhr. Aku adalah ketua anak Adam, tetapi bukan untuk aku banggakan. Dalam hadis lain sebut, ana awwalu man yanshaqqul qabru fi yaumil qiyamah. Aku adalah orang yang mula-mula akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hari kiamat esok tuan-tuan, manusia yang paling awal sekali dibangunkan oleh Allah Ta'ala ialah Nabi kita, Nabi SAW. Ana awwalu syafi'. Akulah orang yang mula-mula boleh beri pertolongan. Wa awwalu musfi'. Dan pertolongan akulah yang pertama sekali diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok, faham dulu hadis ni. Sama Nabi kata, aku ketua anak Adam pada hari kiamat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup kat dunia ni, tuan-tuan kerja, bos suka kat tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan dapat tak kelebihan-kelebihan tertentu akibat daripada disukai oleh bos tersebut? Betul tak? Pasti ada. Kita bukan jet bos, tapi kita kerja elok, tapi bos suka ke kita. Kerja kita buat elok, menyebabkan bos sayang pada kita. Kita dapat manfaat macam-macam. Kita nak ambil cuti sehari, bos kata mana cukup, ambil dah 2-3 hari, kamu cukup, nampak? Tak bayar. Sikit-sikit salah, bos pejam mata. Sebab apa? Sebab bos sayang ke kita. Tuan-tuan bayang, kalaulah benda tersebut jadi kita pada Nabi itu sayang pada kita, agak-agak hari kiamat kita dapat tak kelebihan? Jawapan dia pasti kita akan dapat kelebihan. Maka tu sebab tuan-tuan, ni benda yang kita nak cari hari ni. Cari kat dunia, bukan cari kat sana. Sana hanya menerima. Sini tempat nak cari macam mana supaya Nabi boleh sayang ke kita, Nabi boleh kasih ke kita. Maka kita nak dapat Nabi kasih kita, kita mesti kasih ke Nabi. Kemudian kata Nabi, aku yang pertama sekali dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Tunjukkan kemuliaan tu. Nabi dan Rasul punya banyak yang Allah Ta'ala utuskan atas muka bumi, tapi Allah Ta'ala bangunkan Nabi kita SAW. Tak cukup sekadar itu. Kata Nabi, ana awwalu syafi'. Aku orang yang mula-mula boleh bagi pertolongan. Maknanya tak ada orang lain melainkan Nabi orang pertama yang boleh tolong, yang boleh bantu. Bukan sekadar boleh tolong dan bantu. Ada orang yang boleh tolong, tapi belum tentu berjaya tu. Tapi kata Nabi, wa awwalu musfi'. Dan pertolongan aku itulah mula-mula sekali diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya bila Nabi tolong, pasti selamat. Maka hadis ini menunjukkan bahawa kata guru saya ialah Nabi memberi maksud kepada kita, carilah aku, nescaya kamu akan selamat. Maka itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada cara kita nak cari Nabi ni, salah satunya dengan kita menghidupkan amalan daripada sudut mengihya'kan Maulidun Nabi. Ni benda-benda ni, walaupun bukan kata kita ingat Nabi bulan ni tak, tapi ini bulan yang kita memperlipat kali gandakan ingatan kita kepada Nabi. Bulan-bulan lain kita terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan mencari jalan bagaimana untuk daripada sudut supaya kita boleh kasih sayang dan cintanya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka di antara amalan yang kita nak buat
Mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas Nabi SAW. Selawat banyak-banyak tuan-tuan. Dalam masa yang sama kita mengaji, kita membaca kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi ini, supaya dengan bacaan dan pemahaman tersebut akan menambahkan rasa kasih dan sayangnya kita kepada Nabi SAW. Itu sebab dalam bab selawat ni tuan-tuan, saya rasa saya pernah cerita kat sini, tapi saya ulang bersempena malam ni. Saya pernah kisahkan satu kisah. Kita pernah baca kisah seorang wanita Yahudi yang sentiasa melakukan kejahatan kepada Nabi. Apa yang dia buat? Dia halang jalan Nabi, betul? Nabi nak lalu, itulah dia galak, dia buat sampah, dia buat apa semua, macam-macam hal pasal sakit hati dengan Nabi. Itu cerita dia. Dan kita pun nak baca sampai tahap bila Nabi lalu, Nabi tengok tak ada benda tersebut. Apa Nabi buat? Nabi tanya dekat orang sekeliling, mana orang yang selalu buat kerja ni? Maka kata orang tersebut, ya Rasulullah, orang yang selalu buat kerja ni sakit. Betul? Jadi apa Nabi buat? Nabi pergi ziarah wanita tersebut. Bahkan bukan ziarah, bahkan Nabi bawa hadiah sebekas susu. Ada riwayat kata Nabi tolong suap pula. Oh, mana nak cari orang baik macam ni. Kalau kita padan muka, buat lagi kaku. Kalau kita tapi Nabi tak kata padan muka. Itu kata rahmat Nabi. Orang buat jahat, Nabi balas dengan kebaikan. Bukan sekadar ziarah, tapi bawa hadiah lagi. Oi, mana nak cari tuan-tuan. Habis cerita tersebut. Tuan-tuan, kisah tu adalah kisah seorang wanita yang selalu melakukan kejahatan kepada Nabi. Bila Nabi lalu, tengok-tengok tak ada benda jahat yang dia buat. Nabi tanya, mana orang yang buat ni? Betul. Habis kisah tersebut. Tuan-tuan, kita ni umat Nabi. Andai kata kita sentiasa selawat ke Nabi SAW. Bila kita selawat ke Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan malaikat, satu malaikat khusus. Apa kerja malaikat ni? Malaikat ni tak ada bekerja lain melainkan dikutip selawat yang diucap oleh umat Nabi untuk dibawa kepada Nabi. Hari-hari dia kolek. Ya Rasulullah, ni selawat umatmu Tanjung Bangkung sebulan-sebulan. Bawa ke Nabi. 100 lah, 10 lah, 1000 bawa. Hari-hari bawa. Dah hari-hari selawat. Betul. Ni selawat umatmu sebulan-sebulan Tanjung Bangkung. Hari-hari selawat. Kata guru saya, bayangkan satu masa dan ketika nanti tiba-tiba tak ada selawat umat Nabi daripada Tanjung Bangkung. Guru saya tanya, agak-agak Nabi tanya tak malaikat, mana sebulan-sebulan Tanjung Bangkung yang selawat ke aku? Agak-agak Nabi tanya tidak? Guru saya tanya, tanya tidak? Tanya tidak tuan-tuan? Guru saya kata pasti Nabi tanya. Mana dalil Nabi tanya? Perempuan tadi tak buat jahat pun Nabi tanya, mana orang yang selalu buat benda-benda ni? Sedangkan umat Nabi yang selawat ke Nabi, buat jahat ke buat baik? Buat baik. Kata guru saya, pasti Nabi akan tanya malaikat, wahai malaikat, mana selawat umatku sebulan-sebulan Tanjung Bangkung? Apa jawab malaikat? Ya Rasulullah, umatmu yang selawat padamu, yang duduk Tanjung Bangkung tu, ya Rasulullah, telah meninggal dunia. Soalan yang kedua guru saya tanya, agak-agak kamu Rasulullah ziarah dah kamu? Allahu Akbar. Kata guru saya, pasti Nabi akan ziarah kamu. Kata guru saya, aku tak perlu nak bawa dalil dan bukti daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Cukup kisah tadi. Perempuan tadi buat jahat ke Nabi. Bila dia tak buat, Nabi tanya. Yang beritahu dia sakit, Nabi pergi ziarah. Sedangkan wanita itu melakukan kejahatan pada Nabi. Ini kan pula umat Nabi yang melakukan kebaikan, berselawat ke atas Nabi. Bila dia meninggal dunia, pasti Nabi akan ziarah. Kata guru saya, dah Nabi ziarah, agak-agak ada tak ketakutan pada kamu? Pasti tak ada ketakutan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah kisah yang diceritakan oleh guru saya, yang sentiasa saya ceritakan untuk berkongsi untuk diri saya dan tuan-tuan, untuk memotivasikan, beri semangat pada kita untuk sentiasa zikir, berselawat ke Nabi. Benda yang saya cerita ni tuan-tuan, kita akan tahu bila kita balik ke sana esok. Bukti benar ataupun tidak apa yang saya berkatakan dan guru saya berkatakan ini, maka kita akan dapat ketahui bila kita balik pulang menghadap Allah Ta'ala esok. Kejamnya mata kita esok tuan-tuan. Di saat itu andai kata kita orang yang sentiasa selawat ke atas Nabi SAW, yakin
dan percaya, maka kita akan dapat syafaat sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang akan beroleh syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mohon kepada Allah Ta'ala menanamkan rasa kasih dan sayangnya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang akan sentiasa, yang akan memperolehi syafaat pertolongan daripada Nabi SAW. Kita cerita banyak tuan-tuan, pasal kita tahu amalan kita tak hebat mana pun, pahala kita tak banyak mana pun tuan-tuan. Walaupun kita semayang tak tinggal, kita puasa, kita buat amal kebaikan, tapi kita tahu dan kita insaf bahawa amalan kita ni tak seberapa. Maka tidak ada benda lain yang kita harapkan, melainkan kita mengharapkan satu lagi pertolongan, iaitu pertolongan daripada Nabi, yang moga-moga dengan syafaat daripada Nabi SAW itu mampu menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya cukup sekadar itu untuk perkongsian kita, sedikit masa perkongsian kita. Maka takkan habis untuk kita membicarakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan sedikit perbincangan kita ini sedikit sebanyak mampu untuk beri manfaat dan muhasabah untuk diri kita, supaya kita mampu meletakkan siapakah dia sebenarnya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jadi cakap itu saja untuk malam ni. Kita tangguh kita auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'matahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنورك شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الدعاة والمجاهدين. اللهم احفظ بلادنا من الوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Asyraful khalqi sayyidina Muhammad. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.